Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Okey, hari ini kita sambung belajar PDPA bahasa Melayu. Penulisan ya. Okey. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Okey, hari ini kita nak belajar penulisan ataupun mari membaca, mari menulis. Okey, karanganlah. Okey. Apa yang kita nak belajar ni? Okey, tengok penulisan satu. Mari kita baca dulu. Baca sama-sama dengan kuat. Saya ada seorang kawan baik. Nama kawan baik saya Kavita. Kavita berbangsa India. Saya dan Kavita belajar di kelas yang sama, iaitu tahun 3 Karisma. Hobi kami ialah membaca buku cerita. Pada waktu rehat, kami akan membaca buku cerita di pondok bacaan setelah selesai makan di kantin. Kami selalu bertukar-tukar buku cerita. Saya amat selesa berkawan dengan Kavita walaupun kami berlainan bangsa dan agama. Kavita baik hati dan suka membantu. Saya berharap kami terus berkawan sampai bila-bila. Okey. Kita besarkan sikit ya. Nampak dah ya? Okey. Hari ini cikgu nak ajar macam mana nak menulis penulisan ya, karangan ya. Macam mana kita nak tulis karangan. Okey, contoh di sini petikan karangan ini ada tiga perenggan. Okey. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Okey. Perenggan pertama ni dipanggil pendahuluan ya, pendahuluan. Perenggan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Biasanya ada banyak perenggan lah. Untuk contoh ini dia ada 3 perenggan. Okey, ini perenggan 1, ini perenggan 2, ini perenggan 3. Okey, yang satu ni kita panggil pendahuluan. Pendahuluan. Okey. Perenggan kedua ni kita panggil isi. Perenggan yang ketiga ni kita panggil penutup. Okey, penutup. Untuk kalau kamu dah masuk tahun 4 ataupun tahap 2 nanti, kamu akan buat karangan yang lebih panjang sikit lah. Maksudnya dia ada lebih perenggan lah. Dia bukan 3 perenggan macam ni ya. Mungkin ada 5 atau 6 perenggan ya. Contoh dia, yang penting dia ada pendahuluan. Perenggan pertama tu pendahuluan, perenggan akhir kita panggil penutup. Isi dia mungkin ada 2 atau 3 isi ya. Kalau ada 3 isi, 3 perenggan lah. Okey, macam ni ada 1 isi, 1 perenggan sahaja isi dia. Okey. Okey. Tengok padam dulu ya. Bila kita nak mulakan penulisan, okey, kita mula daripada tepi ya. Mula daripada tepi. Contoh kita ada garisan macam ni kan. Sini ada garisan. Okey. So yang ini S saya ni bermula dari tepi garisan. Okey. Perenggan yang seterusnya kita jarakkan ya. Yang ni kita jarakkan.
jarak 1 jari. Yang ini saja rapat dengan garisan tepi. Okey. Faham Perenggan seterusnya, hanya perenggan yang pertama saja kita mula rapat dengan garisan tepi. Perenggan yang berikutnya, kedua, ketiga dan sampai akhir, kita jarakkan. Permulaan saja permulaan ayat tu, permulaan ayat. Ayat kalau kita dah sambung sampai sini, okey. Kita tak adalah mula kat sini. Kita mula di sini, sambung di sini. Okey. Okey. Kita padam. Baik, kita tengok perenggan yang pertama dulu. Dalam penulisan biasanya kita dah dapat 100 markah. Okey, daripada 100 markah itu cikgu akan tolak markah daripada 100 tu. Maksudnya akan berkurang markah kamu lah. Tolak yang mana? Tolak kesalahan. Satu kesalahan setengah markah cikgu tolak. Contoh, saya ni S kecil dan S besar dia bentuk sama bentuk sama, so kena bezakan huruf besar dan huruf kecil. Okey, kalau salah ni dia cikgu dah potong setengah markah. Okey, so tak dapatlah 100. Daripada 100 markah tu, satu karangan biasanya 50 lah 50 markah. Dua karangan 100 lah. Okey, so dalam penulisan ni kena jaga apa? Dari segi tanda bacaan, tata bahasa dan banyak lagi lah. Cikgu terangkan hari ni tanda bacaan dulu Okey, tanda bacaan termasuklah tulisan besar dan tulisan kecil. Okey, tulisan besar, tulisan kecil itu termasuk dalam tanda bacaan. Okey, untuk permulaan ayat, ramai murid-murid cikgu yang bila permulaan ayat ni dia ambil mudah saja dia tulis huruf kecil. Sebenarnya bukan dia nak tulis huruf kecil, dia tulis huruf besar, tapi dia tak dapat bezakan, terutamanya huruf S, P, apa lagi, yang huruf yang sama, huruf kecil dan huruf besar tu sama bentuk, tapi dia tulis dalam keadaan contoh P lah P. Ini P besar. Ini garisan. Satu lagi dia nak tulis P besar, dia tulis P besar juga, tapi dia punya ekor sampai ke bawah garisan. Ni nak panggil apa? Huruf besar ke huruf kecil? So ini kesalahan ni. So kalau huruf besar, dia kaki dia tak boleh lepas pada garisan ni. Dia sampai sini saja. Okey, itu salah satu contoh kesalahan Okey, kesalahan yang lain ialah kata nama khas kata nama khas, contoh Kavita ni K. K pun sama juga. K besar, K kecil, dia bentuknya sama. So kita kena bezakan huruf K besar ni, maksudnya K dia besar tinggi sedikit daripada huruf A ni. Dia mesti tinggi. Kalau dia sama besar dengan A, dia jadi huruf kecil lah. Itu kesalahan tu dari segi huruf besar, huruf kecil. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah ni. Ini yang kita ambil mudah ni. Apa tu? Noktah. Noktah ni adalah tanda bacaan lah. Noktah, koma, mana koma? Ni koma. Okey. Noktah, setiap akhir ayat mesti ada noktah ataupun titik lah kita panggil titik Okey, sebab tu kena guna pensel 2B pensel 2B dan tajam lah. Jangan ambil mudah pasal pensel ni kalau dalam peperiksaan pakai pensel yang tumpul, tulisan pun tak berapa nampak. So yang memeriksa ialah cikgu Cikgu pun kadang-kadang tak berapa nampak So di situ kesalahannya, cikgu akan tolak markah Okey, apa lagi ni? Okey, satu lagi yang tadi ialah kata nama khas lah. Kata nama khas ni tahun 3
3 karisma, ya. Kalau tahun 3 kata nama am, tahun 3 karisma kata nama khas. So T ni huruf besar, T ni huruf besar, K ni huruf besar. Okey. Okey, lagi satu perkataan apa? D ni, D. Di pondok bacaan, di kantin. Kalau kita ramai murid, ya, bila ada perkataan di ni, imbuhan di, dia ni bukan imbuhan, ya, dia tulis rapat dengan pondok, di pondok dirapatkan, di kantin. Tu salah. Kalau menunjukkan tempat, di situ, di sana, di atas, di bawah, di kantin, di pusat sumber, itu menunjukkan tempat. Mesti dijarakkan, ya, dijarakkan, di tu. Kalau di itu ialah perbuatan ditulis, contoh ditulis, boleh tak tulis macam ni, ditulis. Ni betul ke salah? Ejaan betul kan? Tapi cikgu pangkah. Sebab ditulis ni bukan menunjukkan jarak, dia menunjukkan perbuatan, kata kerja. So ditulis ni mesti dirapatkan, ya. Okey. Apa lagi? Satu lagi, nak membezakan perenggan, ya, selain daripada kita jarakkan ini. Bila kita jarak ni, baru cikgu tahu ini perenggan 1, ini perenggan 2, ini perenggan 3. Itu pentingnya kita jarakkan perkataan atau huruf ni daripada tepi. Itu menunjukkan beza perenggan. Setengah murid dia tak buat macam ni, dia akan jadi satu perenggan lah. Kalau dia kataan hobi ni, dia tulis di sini, maksudnya tak ada perenggan, hanya satu perenggan lah, ya, satu perenggan sahaja. Kemudian tak perlu selang yang ini. Ini selang ni, tak payah. Sampai sini terus sambung baris di sini, saya ni kat sinilah. Tak payah selang. Okey, ini penulisan 1. Tengok tulisan 2 pula. Nampak tak? Okey, ini penulisan tadi. Penulisan 1, penulisan 2. Okey, ni. Kita baca sama-sama. Dia bergerak pula. Pada waktu petang, Mimi dan kawan-kawannya suka bermain batu seremban. Mereka bermain secara individu atau berkumpulan. Permainan ini menggunakan buah seperti ketulan batu kecil, guli, biji getah atau buah seremban. Buah seremban juga boleh dibuat sendiri menggunakan karung kain kecil yang dijahit dan diisi dengan kacang hijau, pasir atau sebagainya. Permainan ini memerlukan 5 atau 7 buah. Mimi dan kawan-kawannya bermain di beranda rumah kerana permainan ini mudah dimainkan di tempat yang rata. Kadang-kadang mereka bermain di dalam rumah atau di taman permainan yang mempunyai permukaan yang rata dan bersih. Mereka duduk bermain sambil berbual dan menyanyi. Permainan ini menguji kemahiran melambung dan menangkap. Pemain yang mendapat mata yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Okey. Okey, ini sama juga macam petikan yang pertama tadi, 3 perenggan. Mula dengan pada, dia rapat di tepi lah. Pada, P itu huruf besar. Kaki dia tak boleh lebih daripada bawah garisan. Okey, kemudian perenggan kedua dimula dengan perkataan Mimi, kata nama khas. Permulaan ayat dah huruf besar, kemudian dia pula ialah kata nama khas, mesti huruf besar lah.
Okey, yang perenggan ketiga dimulakan dengan perkataan mereka. Okey, sama juga jaga tanda bacaan, huruf besar, huruf kecil, koma dan juga nokta. Okey, yang ini kita nak tengok apa ya. Okey, perkataan seremban, batu seremban, bukan batu seremban. Tahulah Seremban ni ibu negeri, Negeri Sembilan. Tapi perkataan yang sebutan ni ialah Seremban. Okey. Tengok di sini ya, ada koma, nampak? 1 koma, 2 koma, okey. Kemudian satu lagi ini. Ini ialah kata ganda ya. Bila kata ganda, ada berapa kata ganda di sini? Ni kawan-kawannya juga. Mana lagi? Okay. Kadang-kadang. Ini pun kata ganda. Ganda maksudnya 2 kali lah. Kata ganda, berganda 2 kali. Disebut 2 kali. Kata ganda ni kita nanti akan belajar insya-Allah lah ya. Banyak jenis kata ganda ya. Ada lagi tak? Okey, tak ada. Okey, apa yang cikgu nak tekan pada kata ganda ialah ini, tanda sempang ni. Ya. Tanda sempang, tolak. Tanda tolak ni lah ya, kita panggil tanda sempang ya. Sempang. Macam mana je sempang? S E M P A N G, sempang. Atau sempang pun boleh, ada orang sebut sengkang. Sengkang. Okey, ada yang sebut sempang, ada yang sebut sengkang. Okey. Pada kata ganda ni mesti ada sempang ni ya. Kalau tak ada, itu juga satu kesalahan tanda bacaan ya. Okey. Tak ada apa yang cikgu nak sebut lagi sebab cikgu dah tekankan pada penulisan satu tadi ya. Okey. Boleh ya? Okey, sekarang ni apa kerja rumah? Kerja rumah ialah salin. Salin penulisan 1, penulisan 2. Maksud salin ni tidak ada kesalahan lah ya. Sebab kamu meniru. Bila meniru tidak ada kesalahan dari segi huruf besar, huruf kecil, tanda bacaan dia, nokta dan koma mesti ada sebiji macam dalam handphone ni ya. Okey, mesti samalah sebab kamu melihat. Lainlah kalau cikgu suruh buat sendiri. Kalau buat sendiri lagi banyak salah kan. Salin pun banyak salah. Kalau buat sendiri lagi banyak salah. Jadi untuk menyalin ni cikgu rasa tak boleh salah lah sebab tengok kan satu-satu. Okey. So buat di dalam buku penulisan 1 PN1. So 2 kerja rumah yang ni, salin penulisan 1 dan salin penulisan 2. Okey, tengok latihan ini. Lengkapkan karangan dengan perkataan yang betul. Okey, jawapan dah ada dah. Mengeratkan, diadakan pertandingan, dihidangkan, menggubah, bukan mengubah mengubah lain, menggubah lain. Apa beza dia? 2G ni lah. Kalau mengubah 1G. Ni ada 2G, maksudnya menggubah. Membuat gubahan bunga contoh ya, menggubah bunga. Menggubah barangan pengantin. Okey, perkataan bermula, aktiviti dan meniup. Okey, cikgu rasa cikgu tak perlu baca ni lah ya. Kamu boleh buat sendiri. Yang ada printer boleh print, boleh cetak. Yang tak ada printer, salin terus jawapan juga di dalam buku penulisan yang sama ya. Tiga-tiga latihan ni buat di dalam buku penulisan 1. Okey, bagi yang ada mesin cetak boleh cetak, tak ada mesin cetak salin
dan terus tulis jawapan. Jawapan di atas ni tak payah tulis lah. Terus tulis jawapan di sini. Okey. Terus tulis jawapan di sini. Di atas garisan ya. Okey. Saya rasa itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dah siap? Sila ambil gambar ya dan WhatsApp dari cikgu. Jangan lupa tanda kehadiran. Okey, untuk rakaman ini sila like, share dan subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.